الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka nyatalah situ deh. Tak tahu kau surat berapa. Tak sama kita Jawi dah. Kita Jawi muka surat 8, kita Rumi muka surat 13 dah. Maka nyatalah, yakni daripada hadis yang tersebut. Gitu dah. Maka nyatalah, yakni daripada hadis yang tersebut. Yang mana hadis tersebut tu panjang lagi sebenarnya. Tu setelah mana Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu Islam, iman dan ihsan. Kemudiannya Jibril tanya pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah berlakunya kiamat? Ini tidak dinaqal habis oleh pengarang kitab musannif kita ni. Tu sambungan hadisnya. Jibril tanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ati, maka khabarkan kepada aku hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat tu bila. Lalu Nabi tanya, mal mas'ulu anha bi'a'lama bin nasailin. Tidaklah orang yang ditanya itu tidaklah orang yang ditanyakan tentang kiamat tu terlebih mengetahui daripada orang yang menanya. Artinya sama-sama tak tahu. Jibril tak tahu, aku pun tak tahu juga. Karena kiamat ni ialah perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila? Tidak. Kalau dalam hadis, dalam syarah kata fal muradut tasawi fi nafyi al-ilmi biwaqtiha la tusawi fi ilmi biwaqtiha. Maka maksud dengan menyamai Nabi pada menafikan ilmu mengetahui dengan waktunya.
tidaklah menyamai pada ilmu mengetahui dengan waktunya. Itu lagu mana gitu? Murak dengan tustasawi ini maknanya menyamai pada nafikan pengetahuan dengan waktu kiamat, bukan menyamai pada mengetahui dengan waktu kiamat. Alhamdulillah itu. Nah. Yakni sama-sama tahu kiamat tu pasti berlaku, tapi bila ke waktu berlaku, waktu sama-sama tak tahu juga. Qala lalu Jibril kata fa akhbirni an amaratiha, maka khabarkan kepada aku tentang alamatus saah. Amarat mana? Tanda-tanda kiamat. Alamat yang sughra ni. Alamat yang kecil, lalu Nabi kata qala antalidal amatu rabbataha. Bahawa melahirlah oleh ibu akan tuannya. Mak tu melahirkan tuan dia. Ini banyak tafsir ulama ni, apa maksud mak tu melahirkan tuan dia. Kata setengahnya ialah punuh rosaknya orang panggil institusi pendidikan. Tu. Ni zaman kita ni memang rosak dah lah. Cikgu pun kena lastik lagi, bekak putih mata dah sini. Kopok. Kau mau apa? Jadi rosak institusi pendidikan. Kata setengahnya dalam syarah perkataan Nabi antalidal amatu rabbataha, bahawa melahirlah oleh ibu tu akan tuannya. Apa maksud? Yakni rosak orang panggil institusi pendidikan. Kerana mak ni orang panggil diserupakan seperti sekolah. Ibu ni ialah sekolah bagi anak. Jadi apabila sekolah tu melahirkan orang yang samsing, yang biadab, maka institusi pendidikan itu sendiri itu sudah rosak. Itu menunjuk kata bahawasanya kiamat tu makin hampir. Itu dah. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a syai yatatawaluna fil bunyan. Melihat orang yang tak cukup pakar, tak cukup seluar, tak cukup baju, jalan kaki ayah, tapi berlomba-lomba nak meninggi-tinggi ke bangunan. Ini pun sudah berlaku juga. Iaitu orang Arab ni asalnya orang yang tak cukup pakaian. Tu orang yang tak cukup pakaian, tak cukup seluar, tak cukup baju, tak cukup selipar, kadang-kadang pakai kaki ayah. Tapi sekarang ni yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggi ke bangunan. Tengok di negara-negara Arab tu kan, semakin tinggi-tinggi bangunannya. Itu. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudiannya tu. Kemudiannya Jibril laki-laki itu pun berpaling, akak punggung kelip. Aku pun duduk dengan Nabi itu beberapa ketika. Summa qala ya Umar. Kemudian Nabi pun tanya, ya Umar, atadri manis sa'i? Ada kamu tahu siapa yang menanya itu? Kata setengahnya, bukan selalu Nabi tanya ni, beberapa hari kemudian. Qultu, lalu jawab oleh Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang terlebih mengetahui. Mana Allah yang maha mengetahui. Qala, lalu jawab Nabi, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya yang datang menanya hari itu ialah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril itu mendatangi akan kalian, mengajarkan akan kalian tu akan agama kalian. Jadi hadis ni dikenal dengan hadis Jibril, dia panggil dia. Hadisul Jibril. Daripada hadis Jibril ni nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Yang sebenarnya 4 perkara. Iman, Islam, ihsan. Satu laginya ialah ingat mati. Kerana kiamat. Dia tanya soal lagi kiamat. Dan ilmu yang menafsirkan 4 perkara ni sudah pun ada. Iaitu ilmu menafsirkan, mensyarahkan, menerangkan tentang iman dipanggil ilmu tauhid. Ilmu yang mensyarahkan tentang Islam tu dipanggil ilmu fiqh. Dan ilmu yang mensyarahkan tentang ihsan itu dipanggil ilmu tasawuf. Kemudian ilmu yang mensyarahkan tentang alamatus sa'ah ini
dipanggil ilmu fiqhut tahawulat. Nah, ilmu fiqh tahawulat. Ini baru lah. Tu ditajdid oleh Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Baru meninggal. Tak silap 2-3 tahun lepas, tak silap. Meninggal dunia dah dia ni. Dia tajdid. Kerana alamatus sa'ah ni sebelum daripada dijadikan ilmu mustaqillah, ilmu yang asing suku sakat untuk dibahas. Sebelum tunya dia termasuk dengan secara ijmal di dalam perbahasan ilmu tauhid. Karena salah satu daripada rukun imannya ialah terima dan percaya dalam hati bahawasanya ada yaumil akhir, ada hari akhir. Maka dibahas dalam ilmu tauhid alamatul sughra, alamatul kubra bagi kiamat. Tapi Habib Abu Bakar Al-Adni dia cabut ilmu tersebut, bahasan tersebut tu jadi ilmu mustaqillah. Mana ilmu yang asing, silibus suku pula. Kerana hadis-hadis Nabi SAW tentang alamat kiamat ni terlalu banyak. Dan banyak orang yang suka tafsir ikut seronok nafsu dia. Dia panggil ilmu cocok logi. Cocok. Ini nak berlaku kiamat dah ni. Dalam masa 2 tahun ni insya-Allah berlaku kiamat. Sedap dia. Sebab Mekah ni sudah tidak boleh buat haji umrah kerana corona. Ini mai tu. Padahalnya dulu pun ada dah wabak pun sama juga. Jadi oleh kerana ada orang panggil jenis-jenis orang yang suka, orang panggil ilmu konspirasi, ilmu cocok logi, ambil hadis Nabi gong, dia pun Imam Mahdi ni sebenarnya nak lahir dah ni, ataupun nak wujud dah ni, nak zahir dah ni pada tahun 2022 contoh. Sebabnya begini Nabi sabda. Jadi dia pergi tafsir hadis, syarah hadis tu dengan rasa-rasa gitu. Cocok logi tu dia panggil. Ilmu konspirasi. Maka lahirlah satu lagi ilmu ulama kita nak jaga supaya jangan duduk cocok logi, jangan duduk buat rasa-rasa gitu. Namanya ilmu fiqhut tahawulat. Ilmu fiqh tahawulat dia panggil. Ilmu fiqh tentang alamat-alamat kiamat ni disyarah dengan dengan lebih mendekati dengan realiti. Gitu dah. Bukan asal-asal cocok logi gitu ya, tidak. Bukanlah semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, dengan Islam saja. Jadi terbentuknya agama ni bukan semata-mata mengaku dengan lidah. Saya Islam saja dia. Ini terbentuk Islam yang sempurna. Kalau kira Islam tu cukup dah orang tu mengaku dengan lidah dia Islam, Islam lah. Walau dia tak semaya, tak puasa pun bila dah dia Islam, dia mengaku dia Islam. Ataupun IC dia tu tertulis Islam, maka Islam lah. Itu je. Tapi sempurna ke tak sempurna? Tak sempurna. Jadi kalau nak kebentukan Islam yang sempurna, itu mesti berhimpun 3 perkara. Iman, Islam dan ihsan tu sendiri. Bukan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, dengan Islam saja. Saya Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu memanglah sudah jadi Muslim, sudah beragama Islam. Tapi ada kesempurna? Belum. Itu. Padahalnya mengaku dengan lidah dengan Islam sahaja tu tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Jadi seorang itu kalau dia tidak menunaikan rukun Islam dan tidak menunaikan, artinya tidak mempercayai dalam hati dia rukun-rukun iman, dan tidak cuba untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, takhalliyat dan tahalliyat, memperhiaskan hati dia dengan sifat-sifat mahmudah, maka Islam dia tu belum sempurna. Gitu dah. Bukan Islam, bukan belum Islam, Islam dah, tapi tak sempurna lagi. Tu. Kenapa? Kerana agama tu terhimpun daripada 3 rukun tadi kan? Islam, iman dan ihsan yang tersebut. Mana yang tersebut adalah hadis Nabi SAW. Maka adalah pada hakikatnya seorang yang mengaku Islam dengan lidah saja. Saya Islam, tok nenek saya Islam, tapi tidak mengenal agama. Mana tak mengaji. Karena kalau dia nak beramal, mesti dia kena mengaji. Bagaimana nak sembahyang?
Kalau semaya munfarid, kalau semaya jamaah, ada orang panggil syarat-syaratnya. Syarat mutaba'ah lil iman, syarat kedua bagi iman. Ada 12 syarat. Kena tahu hukum muafiq dan masbuk. Tu baru dia boleh beramal. Kalau dia tidak mengaji, bagaimana dia nak beramal? Kayak gitu. Bahkan kalau dia tak mengaji, dia beramal, bimbang-bimbang takutnya orang panggil dia tidak termasuk di dalam orang yang beramal. Mana dia semaya tapi tak semaya. Kenapa? Karena tak tahu rukun syarat, tak tahu syarat bagi tiap-tiap rukun, dan tak tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan semaya dia. Tu dia dah buat kerja benda yang membatalkan semaya, dia ingat kau semaya dia tu sah. Jangan duk agak pahala lah, jauh lagi. Kita ni kalau Tuhan kata kita semaya pun cukup dah. Mana sah, mana lepas undatul taklif, mana lepas tuntutan keberatan syarat tadi tu. Mujud dah. Mana kita tu dikira orang semaya. Bimbang-bimbang takut dikatakan tak semaya, padahal kita semaya. Kayak gitu. Tu akhirat esok menanya oleh satu puak pada satu puak yang lain, masalah kakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kalian tu diperjalankan oleh malaikat ke neraka saqar? Qalu, jawab merekanya, lam naku minal musallin, kami ni tidak digolongkan oleh Allah di kalangan orang semaya. Mana kami ni semaya tapi seperti tak semaya. Tu berat. Kenapa? Kerana tak sah. Kerana tiap-tiap semaya yang sah belum tentu Tuhan terima. Begitu. Semaya tu sah kerana mengikut syariat. Ikut syariat. Mana? Syarat rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, perkara-perkara yang membatalkan semaya dia tidak buat. Maka sahlah semaya dia tu. Artinya dia tu orang semaya. Terima atau tak terima, itu suluh hati pula. Tengok ikhlas tak ikhlas, khusyuk tak khusyuk. Gitu dah. Jadi kalau tiap-tiap semaya yang Allah Ta'ala terima, itu sudah pasti sah. Tuhan terima, makna Tuhan balas dengan pahala. Tu makna Tuhan terima. Tuhan balas dengan pahala. Tu makna Tuhan terima. Bermakna semaya dia tu sah. Lagi pula diterima oleh Allah Ta'ala. Pasti sah. Tapi kalau orang tu semaya sah saja, belum tentu Tuhan terima. Nampak tak? Dia semaya tu betul dengan syariat. Tuhan sah lah semaya dia. Mana dia tu orang yang termasuk di kalangan orang semaya. Ya'ti biha alal wajhil ma'muri bih. Mana dia mendatangkan semaya tu di atas wajah yang dituntut pada semaya tersebut oleh Allah Ta'ala. Maka dikira orang tu orang semaya. Tetapi adakah Tuhan balas pahala atau tak balas pahala? Hak tu tengok dia ikhlas ke tak ikhlas semaya. Kalau sebanyak mana dia ikhlas, maka diberilah pahala ikhlas tersebut. Kalau dia tak ada langsung ikhlas dalam hati dia, maka tak dapatlah pahala. Tapi dia tu dikira sebagai orang semaya. Tapi sebaliknya, kalau orang tu mendatangkan semaya tu tidak di atas wajah yang dituntut oleh syarak, hak tu petang lagi Tuhan tak terima. Tu tak sah petang lagi. Jangan kata terima. Jangan kata Tuhan nak beri pahala. Sah pun dah. Jangan kata makbul, sah pun dah. Dia kata sapi saya khusyuk ustaz. Saya semaya tu pejam mata. 5 rakaat nak zuhurnya. Sah ke tak? Tak sah. Khusyuk lagu mana pun kalau tak betul dengan syariat, tak dimakbul di sisi Allah Ta'ala, tak diterima. Jadi beza tu makbul dengan sah. Tiap-tiap Tuhan terima makbul pasti sah. Tapi tiap-tiap yang sah belum tentu Tuhan terima. Kalau semaya orang yang tak sah, terimanya lah jauh lagi. Kalau semaya tu sendiri tak sah, terimanya jauh lagi. Semaya tu tak sah dah. Mana tidak digolongkan di kalangan orang semaya. Jangan kata pahala, bukan berdosa lah pula, nyeheret ke neraka. Tu gitu dah. Maka tak dapat tidak. Semua tu mesti dibina dengan ilmu. Jadi tak cukup dengan mengaku saya Islam, saya tu nenek lagi Islam. Lepas tu duduk rumah, tengok kekeng depan TV, tengok TV hari-hari, tak ada mengaji. Nak semaya ke mana, nak puasa ke mana, nak beriman lagu mana,
Nak terima dalam hati kita dengan rukun iman yang 6 tu bagaimana? Tak tahu apa. Tak kata jadi. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama. Bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku dari dalam hati, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini. Ada juga tahu kata dia Islam, tapi dalam hati tak terima pun. Kenapalah saya lahir sebagai Islam? Kalau boleh jadi Kristian ke sedap. Parah ada tu. Saat dia cita-cita lagu tu murtad dah. Murtad dah. Macam orang yang mau duduk cerita dua rayu yang nak murtad ke mahkamah tu, mahkamah ni. Ya, pada zahirnya dia masih Islam lah, kerana mahkamah tak benarkan dia tu murtad. Tapi pada hukumnya dia sudah murtad. Daripada mula awal dia bercita-cita nak murtad tu, dia murtad dah. Dia lagu tu dah. Sebab tu tak boleh buat main-main dengan agama ni. Termasuk akidah dan ibadah, dua-dua tak boleh buat main. Mana? Akidah kalau kita kata 10 tahun lagi aku nak murtad lah, puas duduk dalam Islam ni. Kafir selalu, tak usah tunggu 10 tahun. Saat tu dah dia murtad. Kalau ibadah tak boleh tak? Nak ujian ni, semaya dululah. Kena 2-3 rakaat. Kalau ujian, aku nak akad kain jemur, aku kena ujian. Tengah duduk semaya tu batal dah semaya dia nya. Tala'uk bilang ibadah, bermain-main dengan ibadah. Tak boleh. Tu tengok. Bahkan mengetahui juga, bahkan ada juga mengetahui. Mengetahui sahaja, tapi dengan tidak mengaku, tidak terima. Tak mengaku mana tidak tasdik, tidak iza'an wal qabul fil qalbi. Mana tidak tasdik, tidak terima, tidak mengaku, tidak setuju dalam hatinya. Seperti yang banyak, yakni seperti sepertilah peristiwa yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini. Di masa-masa Syekh ni lah pengarang kita ni. Kalau di masa dia tu banyak dah berlaku, di masa kita ni lagi banyak lah. Tu lagi banyak lah berlakunya apa? Tu mengaku dengan lidah saja Islam, tapi hatinya tak terima, tak setuju. Dengan mengetahui sembahyang, contohnya ni, dia tahu sembahyang 5 waktu ni wajib, tetapi tidak sembahyang, dia sendiri tak sembahyang. Mana fasik ni? Fasik. Dan mengetahui puasa, tahu puasa Ramadan tu wajib, tetapi dia sendiri tidak berpuasa. Tu fasik tu. Dan ilah tu alif lam kha tu dia tulis ilah. Kalau kita Rumi saya tak tahu dia tulis ke apa. Dia tulis ke apa? Alif lam kha. Tu ilah tu haraf rumus daripada ila akhiri. Itu dah. Alif lam ila. Kha tu akhiri. Hingga akhir apa? Hingga akhir perintah-perintah Allah Taala lah. Tahu kata zakat tu wajib, tapi dia tak keluar zakat. Tahu kata tutup aurat tu wajib, dia tak tutup aurat. Tahu kata banyak benda dia tahu, tapi dia tidak buat. Maka tak sempurnalah orang panggil Islam yang dia anut tadi tu. Dipanggil Islam juga, tapi Islam yang fasik, Muslim yang fasikun, Muslimah yang fasikoh. Gitulah. Apa khuruju an taatillah, keluar meninggalkan ketaatan kepada Allah, tak taat pada perintah Allah Taala. Gitu. Maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya. Gini. Maka jika engkau hendak dengan huraian yang panjang lagi, kalau munuk lagi aku hurai panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Dini. Tu kitab dia lagi dah tu. Jadi kalau mu nak lagi huraian panjang lebar dia, kena pergi beli kitab tu ya. Jadi sini tak si panjang adalah wallahu a'lam. Dia panggil orang panggil apa? Wallahu a'lam tu sirah tabari. Sirah lafaz untuk berlepas diri. Kemudian wallahu a'lam tu isim tafdil, tapi laisa min babi. Makna kita tak boleh terjemah Allah lah yang lebih mengetahui. Tak boleh. Kena kata Allah yang maha mengetahui. Gitu dah. Memang a'lam tu isim tafdil, tapi laisa min babi tafdil.
Sebab Allah bukan lebih mengetahui, maha mengetahui, kena kata gitu. Itu dah. Sebab tu ada lirik lagu siapa nyanyi Terra Rosa ke. Abang Ali Ekspedisi. Apa nama tu? Bukan Abang Ali Ekspedisi Terra Rosa tu kan? Ada lagu dia Tuhan yang lebih mengetahui, ada kata Tuhan yang lebih mengetahui. Kena baiki lirik lagu tu, bukan Tuhan lebih mengetahui, Tuhan yang maha mengetahui. Nak jawab tu je. Cek dia lagu gapo tak ingat dah Tapi sedaplah lagu tu. Apa dah lagu tu? Tak bergerak satu zarah melainkan dengan izin Tuhan tu. Ada dengar tak? Tu tak dengar. Tak reti kita nyanyi takut hujan kau lebat. Dah lah musim-musim hujan. Apa nama lagu? Kehendaknya. Kehendaknya dah. Lagu dia, kehendaknya. Ada di lirik lagu dia tu dia kata Tuhan yang lebih mengetahui. Kena ubah tu. Tak dah dia dalam Facebook, ubah sikit lirik lagu tu. Dia dah ubah Tuhan jadi Allah. Tak perlu ubah Allah tu Tuhan ke Allah ke Fatullah je tu. Tuhan ialah Allah, Allah ialah Tuhan. Kau mana? Kau ada lagi Tuhan lain pada Allah? Tak ada dah. Tak usah ubahlah. Sebut Tuhan tak apa dah. Enggak Allah lah Tuhan tu. Takkan sebut Tuhan jadi kena dibatukih pula. Ada kata ni. Tentu dah Allah, kita orang mukmin ni sebut Allah Tuhan. Sebut Tuhan ialah Allah. Jadi tak perlu ubah dah lirik lagu tu. Allah lebih mengetahui, tak perlu. Tuhan pun tak apa. Cuma lebih mengetahui tu kena ubah. Pasal tak boleh kata Tuhan lebih mengetahui. Tuhan maha mengetahui. Tu yang kata wallahu a'lam. Allahu a'lam tapi bukan ba'a'lam. Alim dia panggil. Tu. Sebut wallahu a'lam dia panggil min itlaqi ismi tafdil tapi laisa min babit tafdil. Daripada bab menyebut kau panggil isim tafdil tapi tak termasuk maknanya di dalam isim tafdil. Kena takwil kata wallahu a'lam ay alimun. Gitu. Allah yang lebih mengetahui kalau terjemah betul-betul, tapi tak, bukan makna lebih mengetahui, maha mengetahui. Takut kita kata Tuhan lebih sikit ya tahunya, kalau kita tahu lebih lagi pada dia, kita jadi Tuhan lah pula ke mana? Dah, bukan maksud itu dah. Yang lebih mengerti, yang maha mengerti. Kenapa begitu? Yang maha mengerti, yang maha mengetahui. Tuhan ni kena bubuh maha belaka. Sebab kalau lebih ni ada bandingnya. Ada bandingnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu banding pun bagi Allah Taala, tak ada satu kufu pun. Jadi kalau lebih itu ada kufu, ada bandingnya. Lebih mengerti, awak ni tak mengerti saya ya. Ya kau bini dia, awak tak mengerti perasaan saya. Kawan member saya lebih mengerti, tak apa. Mungkin sama-sama manusia, nak lebih mana, nak kurang mana pun. Awak ni nak kurang menghargai saya lah. Kawan saya lebih menghargai, tak apa. Mau sama-sama nasiya, nyada lebih kurang tu. Kita sebagai bini pun tak serah hati. Memang mungkin saya manusia, bukan Tuhan. Nyada lah lebih kurang tu. Nak cari hot spoon, tak ada. Nak cari Tuhan lah. Tuhan bukan lebih mengerti, maha mengerti. Bukan lebih mengasihi, maha mengasihi. Bukan lebih mengambil berat, maha mengambil berat. Bukan lebih prihatin, maha memprihatin. Gitu. Tuhan. Kalau bab Tuhan jangan letak lebih, maha. Tu kena buh makna mubalaghah dia panggil dah. Mubalaghah. Tu. Habis itu. Jadi bukan Tuhan kasih pada kita. Tuhan lebih kasih daripada ibu kita kasih pada kita. Tuhan maha mengasihi kita. Kasih ibu kita tu ialah satu manifestasi, satu tajalliat daripada beberapa tajalliat
mazhar, majlah kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu titik daripada kasih ya Bang. Nah, kasih Allah luah lagi. Maha luah. Tak ada sempadannya. Itu Tuhan, jadi kalau bahagia Tuhan ni kita kena kata Tuhan maha moho amat-amat buh lagi makna mubalag. Moho amat-amat mengetahui. Ya. Nah, belum ada makhluk Tuhan buat, Tuhan tahu lakon dah apa nak berlaku pada orang tu, orang ni, makhluk dia ni ada secemuk mana. Nah, hak mana ahli neraka, hak mana ahli syurga, rezeki makhluk dia ni secemuk mana, dia tahu habis. Orang ni berjodoh dengan siapa, makan berah banyak mana dalam hidup dia, usia tempoh mana. Sebiji gapo hak Tuhan, hak berlaku ni Tuhan tahu siap dah di ilmu dia. Nyata. Sebiji gitu dah. Hidung kita kepek lagu ni sedia kalau Tuhan tahu sebiji gini dah. Tidak lari sikit pun. Tak kona sikit pun. Bukan kata masa belum buat kita tu Tuhan tahu hidung kepek kita lagu lain. Botubik. Kepek lagu ni lah ya. Loh, ya kau kepek lagu tu. Kalau lagu tu jahil Tuhan. Dah, Tuhan tahu kepek hidung kita gini ni sedia kalau belum ada makhluk Tuhan buat pun Tuhan tahu dah. Hidung kita kepek gini, kulit kita gelap lagu ni. Tuhan tahu siap. Bulu roma kita ada berapa, secemuk mana, rambut kita, Tuhan tahu siap. Hak mana gugur, hak mana naik kelip, Tuhan tahu berlaku. Tuhan panggil khabir. Tuhan tahu dengan sangat teliti, sosok. Tu lagu tu dah. Sudah bohong ke Tuhan? Tuhan tahu berlaku dah. Jadi kalau kata Tuhan tu tahu bila berlaku sesuatu tu baru Tuhan tahu, kabeh dia. Karena secara automatik dia sudah mengisbatkan Tuhan itu bodoh. Jadi ilmu Tuhan itu tidak terdahulu jahil. Tak. Tu sebab tu kata wallahu a'lam, Allah lah yang maha amat mengetahui. Kita tak tahu sikit pun melainkan apa yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi hak sabar pada kita, kepada manusia, kepada sahabat-sahabat, sahabat tabi'in sahabat kita lah. Tu ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepada mereka itu manusia ilmu melainkan sedikit jua. Maka kerana tu apabila kita dapat ilmu tak boleh kita sombong. Likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun, Tuhan kata. Likulli fawqa kulli dhi ilmin. Di atas tiap-tiap yang Tuhan beri sepatas lidah ilmu tu, kena ingat, hei orang yang ada pengetahuan. Nah, ada lagi yang maha mengetahui. Nah, siapa? Allah. Likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Bagi tiap-tiap mereka yang diberi ke sepatas lidah ilmu yang sedikit itu, kena ingat, di atasnya masih ada yang maha mengetahui. Itu. Maka tak perlu sombong lah. Tahu sikit tu, tahu sikit ni. Batu Bala'am bin Ba'ura dimati kapikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana sombong. Tu dia punya anak murid tu 12,000 yang menadah kitab. 12,000 ni yang menadah kitab. Maksudnya dalam kitab Minhajul Abidin sebut. 12,000 tu mencatat setiap apa yang dia ajar. Sehinggalah dia tulis dalam kitab dia kata, sesungguhnya laisa lil alimi sani'un. Tidak ada bagi seorang yang alim seperti aku ni Tuhan yang menjadikan. Dua tafsir. Sama ada dia nafi tu Tuhan, ataupun dia tidak nafi Tuhan. Maksud dia kata, tidak ada bagi seorang yang alim tu sang pencipta. Maknanya tidak ada Tuhan yang mencipta orang yang alim seperti aku ni. Dia sombong, dia takabur. Tak ada Tuhan buat orang alim sebab aku seorang. Pasal 12,000 hak mengaji aku ni terbang lah aku. Terbang. Fak kita ada juga terbang. Naik flight lah. Baik. Akhirnya mati kafir. Habis itu. Kemudian kata Syekh huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Baru nak menyatakan hukum syarak bila nak masuk ngaji sifat 20? Allah panggil lagi. Muka surat 13 kalau kita jawi. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Allah lamanya dah. Ini huraian yang kedua baru. 2, 3, 4, 5.
Tengok. Bermula makna hukum itu ialah keputusan. Bila sebut kata hukum, hukum artinya keputusan. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu dipanggil hukum. Mengisbatkan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain, atau menafikan perkara tersebut daripada diri perkara yang lain itu. Itu dipanggil hukum. Mana kita nak kata Pok Mat pencuri, kita nak isbatkan Pok Mat pencuri atau Pok Mat tidak mencuri, maka diperlukan bukti, saksi kayak gitu. Tak kata mana buktinya, mana saksinya. Orang pun mari pendakwa raya hari ni saksi, ni bukti ni. Solid tak? Kau rekayasa, nak rekod-rekod saja bukti ni, buat forensik gapo gitu gini. Ternyatanya bukti ni palsu, maka keluarlah keputusan Pok Mat tidak mencuri, dijatuhkan hukuman. Hukumannya apa? Hukum keputusan. Hukum itu keputusan. Pok Mat tidak mencuri. Au nafyuhu anhu, menafikan sesuatu itu daripada di sesuatu yang lain tadi. Itu dia panggil keputusan. Rekahnya kata keputusan. Dan makna syarak itu ialah undang-undang. Jadi keputusan undang-undang. Keputusan undang-undang siapa? Iaitu undang-undang syarek, pada hakikinya ialah Allah, pada majasnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna hukum syarak itu ialah keputusan undang-undang. Jadi keputusan undang-undang Tuhan. Begitu dah. Keputusan undang-undang rekah tu. Keputusan undang-undang apa tu? Undang-undang Malaysia ni pun keputusan undang-undang jugalah, hukum syarak juga. Hukum syarak ni mana keputusan undang-undang Tuhan, begitu. Hak Tuhan. Tu. Jadi ada juga hak makhluk, tapi ada bersabit dengan kaedah hak Tuhan. Contoh seperti traffic light, merah berhenti, kuning berjaga-jaga, hijau tu kena tekan minyak. Kayak kita kan terbalik. Hijau dia berhenti, ya slow. Merah baru tekan minyak laju, ke bengong lagu tu, tak kerti undang-undang tu. Sakit hati berasa dak ni. Hijau slow. Merah, derah dah lah. Laju dah lah. Kuning tu laju dah dia. Nak kat merah tu baru tekan minyak, balik meta. Salah gitu. Sepatut hijau lah balik meta tekan minyak. Dah. Kuning tu slow dah lah, waspada, takut lah merah kat lepas kita. Yang berhenti tengah jalan gitu, nya marah korang pula. Undang-undang tu manusia yang bikin, betul tak? Memanglah cari dalam 30 juzuk Quran mana. Iza traffic light merah, ada gitu. Fahuwa ada. Fayajibu alaika antatawaqqafa, ada gitu. Maka wajiblah di atas engkau itu berhenti. Ada? Tak ada gitu, memang tak ada. Tak ada dalam Quran pun. Tak ada dalam hadis Nabi pun. Saya belak dah sunah sitah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i. Tak ada pun traffic light merah kena berhenti. Yang marah boleh pula. Dia langgar kat lampu merah dah tu. Ni bukan undang-undang Tuhan ni. Ya. Tapi masuk dalam kaedah umum. Mana? La darara wala dirara. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tu lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Jadi kalau kita punya negara ni memang disepakati dah. Jangan pakai kereta. Jangan pakai naik kuda, naik unta, naik lembu je. Tak payah pakai lah orang panggil undang-undang lampu traffic light. Betul tak? Tapi oleh kerana kita sepakat dah, naik unta, naik kuda ni lambat, kita nak naik kereta, lori, apa semua bah, maka kena pakai undang-undang jalan raya. Memanglah tak ada dalam Quran, tapi secara umum sudah masuk dalam kaedah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campur diri kamu ke lembah kebinasaan. La darara wala dirara. Tidak boleh buat mudarat pada diri dan tidak boleh buat mudarat pada orang lain. Lagi. Apa lagi tadi tu? Tu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Maka diserah. Tapi masuk tak dalam umum kaedah agama? Masuk. Kita menunggang, kita berebas kereta, langgar lampu merah, itu membahayakan nyawa kita dan nyawa orang lain. Kayak gitu. Maka syarak kata haram.
Haram kerja tu. Itu dia tu ni. Cuma time pukul 1, 2, 3 pagi memang tak ada kereta dah. Kanan kiri merah dah. Tika tu lagu mana? Tak membahaya tu. Sudah. Sudahlah dari sini. Sebab ilak dalam agama tu jangan bahaya ya. Sekarang tak ada bahaya. Kanan tak ada kereta, kiri tak ada kereta, depan pun tak ada kereta. Ya tak ada pun. Sedap kawan. Jalanlah. Lampu merah ni. Itu. Wajib juga taat pada perintah KJL. Itu ni. Apa? Sebab fi mazinatil mudarrah. Pada tempat sengkau akan ada mudarat. Tu kita tahu ada motor super bike kau laju kan. Ilik dia tu hijau yang kita ingat tak ada dah cak tekedem. Boleh jadi. Pada tempat sengkaunya ada kemudaratan. Nah, itu bila tu kita pakai lagu tu kaedah? Bila ada kamera di bila ada kamera di traffic light ni. Ada kamera biarlah. Tu tempat sengkau kemudaratan. Taatlah. Nah, kalau tak ada kamera tak wajib taat pada zahir. Tak wajib taat pada batin, wajib taat pada zahir. Wajib taat pada zahir. Undang-undang pemerintah ni wajib taat pada zahir. Tak wajib taat pada batin. Maknanya apa? Ketika mana saya berceramah ni, saya mengajar ni, jangan langgar lampu merah. Tak boleh. Ini undang-undang. Tapi tak ada ingat. Okay. Gila. Itu wajib taat pada zahir, tak wajib taat pada batin. Tak ada. Tunggu apa situ? Salah kau traffic light tu merah lama kat tengah je kat situ. Jatuh kau gong mulutnya. Jadi tu undang-undang manusia, ya. Tapi ada tak bersabit dengan hukum syarak? Pasti ada. Sebab tu lah Tuhan kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada ini hari telah aku sempurnakan agama kalian. Sempurna agama kamu. Mana bila sempurna ada belaka lah akan dicerita belaka. Traffic light, gapo semua, undang-undang tanah, cukai gitu gini dah. Mana atmamtu alaikum dinakum ay akmaltu alaikum qawaida dinikum. Itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada ini hari kami sempurnakan akan agama kalian, agama kamu, maknanya akmaltu alaikum qawaida dinikum. Aku sempurnakan akan segala kaedah-kaedah pada agama kamu. Jadi walaupun orang panggil benda tu tak ada dalam Quran hadis, pasti orang panggil tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kerja atau undang-undang yang dibikin oleh pemerintah itu pasti ada berhubung kait dengan kemaslahatan rakyat. Gitu. Tapi tak bolehlah kita kata ini undang-undang agama, tak boleh gitu. Traffic light merah ni ialah undang-undang Islam. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran ayat sekian, tak boleh itu. Bahu pula gitu. Tetaplah tu undang-undang manusia. Apakah semata-mata undang-undang manusia tu kita tu tak wajib boleh derhaka, tak wajib taat? Wajib kita taat selagi mana bukan perkara yang derhaka dengan Allah Ta'ala. Gitu. Macam undang-undang mak pak buat di rumah untuk anak-anak. Untuk keluarga. Balik rumah sekian-sekian je. Tak boleh keluar rumah pada sekian-sekian je. Hari Minggu gitu gini gitu dah. Cari dalam Quran memang tak jumpa lah mu. Sebab tu kita pelik kadang-kadang kata mana undang-undang Malaysia ni ada dalam Quran adalah hadis. Dia bersoal. Tak pakai Quran hadis. Tak pakai Quran hadis dalam perlembagaan Malaysia, dalam undang-undang Malaysia. Memanglah urusan ni urusan kesepakatan. Kita buat NGO, buat parti, dalam undang-undang tubuh NGO parti kita tu guna dalam Quran hadis juga tak?
Mesyuarat agung berapa tahun sekali, muktamar ada dalam Quran. Ada, kena ada SU. Kena ada mursyidul am yang dipertua, presiden. Ada dalam Quran. Adalah ada. Tak ada juga. Ya, dia tu undang-undang kita bikin sendiri tu. Kita rekod sendiri kesepakatan kita. Sama undang-undang rumah tangga je. Tak boleh keluar jam 11 malam, tak boleh keluar. Kalau balik rumah sebelum maghrib kena sapa dah di rumah. Kita buat undang-undang gitu untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita pemikiran dia jumu, memberontak, kita tanya mana dalam Quran? Abah mak buat gitu. Ada dalam Quran sebut, jangan balik rumah bu sebelum maghrib. Jangan keluar malam pukul 12. Selok kita nak jawab. Oh tak ada, memang tak ada dalam Quran hadis. Apa tu? Abah mak ni guna hukum apa ni? Hukum akal. Hukum kafir. Fikir sendiri buat undang-undang rumah tangga, keluarga. Tahu ni. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mati kita itu. Kafir tu. Lebah mak pak dia. Aduh, kafir dah kita. Lepas tu, dah tak ada dalam Quran hadis. Ikutlah nak keluar pukul berapa? Pukul 1 pagi boleh itu. Mati kita. Cari dalam Quran hadis duk mana? Jangan keluar pukul 1 pagi, tak ada. Aduh, suka. Jadi jangan terlalu jumuk dah. Jangan terlalu jumuk dalam kita memahami sesuatu hukum. Itu. Seperti undang-undang perhambaan. Undang-undang hamba ni dihapuskan bukan orang Islam. Sistem perhambaan ni undang-undangnya dihapus oleh orang kafir. Pasal apa ulama-ulama kita tak marah? Padahal hukum hakam tentang hamba ni dibicara dalam kitab-kitab syariat, kitab-kitab fiqh kita. Kalau kita punya hamba, apa tanggungjawab kita sebagai tuannya, hamba tu ada beberapa kategori dan sebagainya. Kenapa ulama-ulama dulu setuju? Padahal orang kafir yang menghapuskan sistem hamba tu. Sebab mendekati dengan kehendak Nabi SAW. Walau Nabi tidak hapus sistem hamba. Nabi memang tidak hapus sistem hamba, tapi perbuatan Nabi, percakapan Nabi, banyak Nabi menyuruh kita tu memerdekakan hamba. Dan Nabi sendiri tolong Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat yang lain yang jadi hamba untuk menebus kemerdekaan diri dia. Kayak gitu. Jadi melihat kepada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, kalau Nabi ada, mesti Nabi setuju dengan apa orang kafir buat. Walaupun orang kafir hak buat, tapi kena dengan apa hak dikehendak hasrat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita terima. Bukan jadi bodoh atau apa hapus sistem hamba ni. Macam mana kita nak mengamalkan sistem perhambaan yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh ni? Kalau sistem hamba sudah tidak ada, ini mesti kita tentang sampai habisnya. Takbir. Lawan perjuangan Islam ni. Kita mesti memperhambakan manusia. Teruskan persistem perhambaan. Sanggup? Sanggup kita? Anak kita jadi hamba, dilelong, dijual. Boleh? Kayak gitu. Jadi bukan mesti benda tu mari daripada kafir ke ataupun manusia yang bikinnya reka yang kesepakatan buat ini terus tak ada dalam Quran hadis, kafir. Ada. Banyak benda memang tidak detail di dalam Quran dan hadis. Tetapi kaedah-kaedahnya sudah siap sempurna. Sudah sempurna siap. Itu gitu. Itu supaya kita beri sikit otak dah. Sikit-sikit tak ada dalam Quran hadis, tak ada dalam Quran hadis. Parah. Dia buat NGO, buat parti pun tak ada dalam Quran hadis. Mesyuarat agung 4 tahun sekali, 3 tahun sekali. Muktamar, mesyuarat agung setahun sekali, mengundi, berubah. Itu ada dalam Quran hadis? Tak ada. SU agung, AJK, JKK, AJK pusat. Tak ada tu. Pesuruh Jaya ada dalam Quran? Adalah hadis? Tak ada. Itu. Dan iaitu keputusan undang-undang Tuhan tu ada 5 perkara. 5 perkara orang panggil keputusan undang-undang. Mana? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Sebenarnya wujub, al-wujubu, an-nadbu, al-hurmah, al-karahah, al-mubah. Gitu. Tapi kita tak sebut al-wujub, kita sebut wajib. Itu. Sembahyang 5 waktu wajib, kita sebut gitu.
Tak dengar orang sebut. Sembahyang 5 waktu wujub. Wujub apa benda ni? Wujub kidal bakok ke apa jadi pelik dia. Sudah biasa dah kita sebut wajib. Ya sebenarnya hukum tu wujub. Hukum tu wujub. Dah. Kita yang sembahyang ni wajib. Semaya tak ada apa-apa. Semaya bukan mukallaf semaya. Sebab tu semaya tak wajib. Sudah. Semaya tak wajib pula. Semaya tak ada wajib. Kita tu hak wajib. Wajib semaya. Itu. Semaya hukumnya wujub. Cuma kalau kejap lagi tu balik habis gaya gegak orang apa dia pula semaya tak wajib ni. Orang sudah panggil uruf dah. Diketahui dengan secara ramai-ramai mana. Semaya 5 waktu wajib. Dan erti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntut yang putus. Itu. Ma talabu barang yang dituntut perbuat tu ma talabu fi'li talaban jaziman gitu. Barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntut yang putus. Mana putus atau mana putus? Sekira-kira ni dia ada dua orang panggil definisi wajib. Satunya ta'rif bil haddi, yang keduanya ta'rif bil rasmi. Sekira-kiranya dipanggil ta'rif bil rasmi. Kalau ta'rif bil haddi, orang tanya wajib ni ke apa wajib? Wujub tu apa? Wujub syarak, wajib syarak. Jawabnya talabul fi'li talaban jaziman. Ma talabu fi'li talaban jaziman. Ya, sebenarnya kalau kita nak undur lilik hukum syarak ni ada dua, taklifi dan wadai. Yang disebut kata 5 ni ialah hukum syarak taklifi dia panggil. Apa hukum syarak taklifi? Keputusan undang-undang Tuhan yang bangsa memberati. Berat atas kita. Kita tu dipanggil mukallaf. Jadi hukum yang diberati di atas kita dipanggil hukum taklif. Nah, hukum taklif. Apa hukum taklif? Ilzamu ma fihi kulfatun atau ma fihi kulfatun. Hukum yang ada pada hukum tersebut berat. Berat mana tolak, tuntut, memberat. Siapa tuntut? Syarak itulah. Syarat tuntut kita. Syarat tuntut ke apa? Tuntut buat. Kalau wajib, tuntut buat. Tapi tuntut buat tu sebagai tuntut yang putus talaban jaziman. Apa makna talaban jaziman? Tak dapat tidak. Mesti kena buat. Berahi tak berahi, seronok tak seronok, suka tak suka, tak ada kira. Kena buat. Itu lagu tu dah. Tak boleh kata, saya kalau semaya subuh tak berapa minat sangat. Kalau zuhur okeylah sikit. Tak boleh itu. Kan wajib. Mu minat kau, mu berahi kau, mu tak suka kau, mu suka kau dah. Saya suka kalau isyak tak suka sangat sama semaya. Sebab saya istiqamah isyak. Cuma maghrib tu gitulah. Tak apa nak itu sangat dengan maghrib ngolorak tu, jalan-jalan lah itu. Tak boleh itu. Bila benda tu wajib, tak dapat tidak, mesti suka kau, tak suka kau, berahi kau, tak berahi kena buat. Itu mana wajib. Macam juga ilmu. Kalau sudah wajib fardu ain dibagi ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tak boleh pilih-pilih. Ia bukan macam fizik, kimia, biologi, akaun, sains tuling. Tak, bukan tu. Saya tak minat lah sains tuling. Saya minat sastera. Tak apa tu. Boleh minat tak minat. Saya minat sains lah. Saya minat accountant lah. Saya boleh pilih. Saya tak berahi mana lah fizik. Sakit kepala. Ngalu bayu sedap sikit. Duk belah pokat duk lah tengok jatuh lagu mana. Berahi. Ada orang berahi gitu. Tak apa tu, minat tak minat, berahi tak berahi. Tapi kalau sudah ilmu tu fardu ain, tak boleh berahi tak berahi. Saya kuranglah sikit ilmu fiqh ni. Kalau tasawuf sedap, tak boleh gitu. Sedap tak sedap, berahi tak berahi. 3 ni wajib kena mengaji. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu dipanggil ilmu fardu ainin. Gitu dah. Lagu mana? Sekira-kiranya. Ni orang panggil ta'rif bil rasmi dia panggil. Sekira-kiranya dijanjikan dengan pahala atas, yakni kerana. Atas ni terjemuh daripada Arab. Yusabu ala fi'lihi. Atas mengerjakan dia barang tadi. Dia perkara tadi tu. Jadi bukan atas tu dengan makna atas. Atas dengan makna kerana. Dia panggil ala li ta'lil. Jadi kena kata ginilah, sekira-kiranya dijanjikan dengan diberi pahala kerana mengerjakan dia barang. Itu.
dijanjikan dengan beri pahala. Janji. Nah, bila Tuhan janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi syaratnya kena tepati. Jangan kita mahu ke Tuhan pula akhir esok. Saya semaya tak tinggal ni Tuhan. Macam mana pahala tak ada? Memanglah mu tak tinggal. Tapi mu semaya tu tak khusyuk, tak ikhlas, riak, ujub, sum'ah, takabur. Mu tak percaya benda tu. Nak tutup pahala dengan Tuhan. Tak kata ni. Memang Tuhan tak menipu. Memang Tuhan janji. Tapi bila Tuhan janji, atas Tuhan. Kalau tepat syarat dia bui. Kayak gitu. Maka sebab tu kita tu kena riyadhah mujahadah. Tu lawan orang panggil nafsu jahat kita, tak ikhlas, nak menunjuk riak, sum'ah, takabur. Tu supaya kita tak rugi akhirat. Tu ni semaya tahajud 100 rakaat dah. Nah, bangun pagi esok, sudah tak ada orang tahu ni aku ni. Macam mana? Macam mana nak bagi orang tahu kan? Dia buat nguak 3, 4, 5 kali depan saya dia. Ada lengoh betih lah macam-macam kata orang. Apa duk nguak betih? Lah 100 rakaat juga semalam. Mana ya. Dah. Siapa dah? Lepas tu saya hebatnya awak. Semaya 100 rakaat tahajud. Tidak hebat. Ngulik dah ni. Dalam hati bung dah. Dia panggil sum'ah. Suka orang tu bila suka dengar bila orang cakap perkara kebajikan hak kita buat. Tu sum'ah. Habis tu pahala licin gitu. Pas esok joget dia nak jumpa dengan Tuhan nak pahala. Nak pahala. Abah mu tu ayat habis dah. Ni. Licin monel tak ada apa dah. Sebab tu kata dijanjikan. Tu. Bukan terus beri pahala. Melainkan orang panggil kita tu betul-betul tepat syarat. Zahir syariat betul, batin syariat pun betul. Batin syariat tadi tu lah ikhlas. Tu. Barulah pahala Tuhan janji tu dapat. Kenapa dapat? Kerana mengerjakan dia barang tadi. Tu kita mengaji dapat pahala, kita mengajar dapat pahala, kita semaya, kita berzikir, baca Quran, dapat pahala. Tapi hak ni wajib. Wajib mana hak tak dapat ridha, mesti. Mana kalau kita mengaji fardu ain, mesti. Dituntut oleh syarak atas kita mengaji sebagai tuntut yang putus. Kena pergi ngaji. Tak dapat ridha. Minat tak minat, beri tak kira. Maka bila kita pergi mengaji, pahala dapat. Dengan ikhlas. Jangan kerana malu ke AJK Muslimat tu, malu ke kawan ke gapo, Allah kena siapa ada mesej kena pergi dah lah. Saja rugilah kita. Padahal kita mari ni boleh pahala. Kayak gitu. Tu. Dan diseksa atas meninggal akan dia. Yang ni dan masuk di dalam janji seksa. Begitu juga dah. Bukan diseksa terus juga. Pasal tengok orang tak semaya ada tak? Kebakaran. Ada? Kita lalu tengok tu bakar. Orang yang kena bakar. Ya Allah. Tak semaya lah tu. Ada? Tak ada. Relax. Kedai kopi buruk bucik tu minta macam. Tak ada kena seksa apa pun. Memang lah tak kena seksa. Masuk dalam janji seksa. Gitu. Dan diseksa. Yang ni. Dan masuk dalam janji diseksa. Atas yang ni kerana. Kerana yang meninggal akan dia. Tak usah bubuh dalam yang tu. Jadi pelik bunyi. Kerana meninggal akan dia. Gitu selalu. Buat dulu yang tu. Yang tu nak sifat ke siapa? Mana mausuhnya? Dan masuk dalam janji seksa. Kerana meninggal akan dia. Akan barang. Tetapi kena seksa sebab tak buat tu. Kerana meninggal tidak buat tu. Dengan ketiadaan uzur. Dengan tak ada uzur. Bila uzrin syar'iyyin, tanpa uzur syarak. Kalau ada uzur syar'i tak apalah. Contoh seperti kita kata tu apa nama tu? Seperti orang orang perempuan yang kedatangan haid contoh. Hak tu tak semaya tak? Betul tak? Orang kan ada uzur. Jangan duduk sedih pula. Sedihnya tak boleh semaya. Buat apa jerit ni? Orang mari haid tak boleh semaya. Dosa adalah saya. Dosa abahmu. Free dah lah.
Nah, tu hewi kebenaran tika tu dah tu ni. Lama tu kena seksa adalah saya sebab apa? Sebab saya tak semaya. Apa tak semaya? Sebab ada uzur. Tu tak apa. Nah. Tu relax tak semaya sebab tu orang tina tu sedap dia. Ada ni. Sedap tak sedap pun dia kena tahulah mana darah hak haram dia semaya, mana darah hak wajib dia semaya. Jangan 30 hari mari darah tu 30 hari tak semaya. Atau aku tengok mu ni tu lagi kata, dekat 30 hari dah tak semaya ni. Tu tahulah darah mari kat 30 hari hit kita. Nah. Tu. Jadi abang dia hak berdosa, cik abang dia pula hak berdosanya sebab tak ajar bini dia. Nah, tu mana ada 30 hari darah hit. Kayak gitu. Tu sebab tu kena mengaji, sebab tu orang tina tu ya payah. Wajib kena mengaji babul haidhi wal istihadati wal nifasi, bab pada menyatakan tentang hukum darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kenapa? Karena darah hak mari itu bukan semestinya haid. Nah, kalau setiap darah hak mari itu mesti haid, tak ada kena mengaji dah. Asal haid tak usah, asal mari darah tak usah semaya. Pasal haid dah nak dihukum haid ni ada syarat dia. Mesti darah tu tidak kurang daripada 24 jam. Nah, sama ada 24 jam tu sehari semalam atau qadarnya 24 jam. 3 hari ke 4 hari, 5 hari. Macam gitu. Boleh jadi 1 hari bulan mari 10 jam. 2 hari bulan, 3 hari bulan berhenti. Mari pula hari 4 hari bulan mari pula 10 jam. Nah, 5 hari bulan, 6 hari bulan berhenti pula darah. Dia panggil nakak. Nakak kubra dia panggil kerana berselang hari. 7 hari bulan mari 4 jam. Bermakna haid. Kenapa? Qadar darahnya 24 jam. Tapi harinya 7 hari darah. 7 hari tempoh haid dia. Sekurang-kurangnya tak kurang daripada 24 jam. Dan tidak lampau daripada 15 hari 15 malam. Kalau sudah lebih 15 hari 15 malam, bermakna berlaku istihadah. Istihadah tu bila? Bila tak bila tengok. Ada syarat tamyiz ke tidak? Pula dah. Tu wajib kena mengaji tu. Tu bukan tamyiz, bukan mufti Selangor tu, bukan. Syarat tamyiz ni syarat beza darah. Bukan kata mari hari kena belah. Istihadah lah, hari kena belah je istihadah. Belum tentu. Pasal kena tengok, kalau ada syarat tamyiz, maka yang kuat, yang qawi itulah haid. Yang dhaif itu istihadah. Mana? Kalau darah yang mari 3 hari pertama tu hitam. Nah, lepas tu mari semua merah atau kuning atau kuruan. Maka ketika tu 3 hari hak mula-mula tu haid. Bahkan lagi istihadah. Istihadah hukumnya suci. Maka wajib dia qada semayanya ketika mana dia tinggal pada hari ke-4, ke-5 kena sampai ke-15. Kalau ada syarat tamyiz. Kalau tak ada syarat tamyiz, kalau dia orang kali pertama mari darah haid, tu maka kena tengoklah. Haid dia hak mana, hak 24 jam. Nah, hak 24 jam itulah orang panggil haid. Lain pada tu semua istihadah. Kalau 1 hari bulan tu 24 jam, maka 1 hari bulan tu lah orang panggil haid. Lepas tu 2, 3 sampai ke 15. Semuanya 14 hari tu istihadah berlaku, wajib dia kena qada berlaku. Nah, kalau dia sudah ada adab, maka pakai adab. Bulan lepas berapa hari, maka pakai tu. Itu kalau berlaku istihadah, kayak gitu. Tu macam-macam lah perbahasannya. Wajib orang tina kena mengaji. Dengan siapa? Dengan tok laki. Kalau tok laki tak reti, wajib tok laki tu kena pergi suruh bini pergi mengaji. Nah, bahkan haram tok laki tu sekat. Tu sebab tu kalau ada ustazah mengajar bab haid, bab istihadah. Saya nak pergi mengaji ni meh. Ngaji gapo tu? Tok laki tanya. Ngaji bab haid, bab istihadah. Ye. Pada air ni mengenai aku tak berhenti ni, bab darah pacak aku tahulah. Gigi dah. Wajib dia kena lepas. Tak boleh kata tak sedap mengaji bab darah lah. Haram itu. Dia kalau tok laki tak bagi tiga tu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada jenis taat pada tok laki dalam perkara maksiat pada Allah. Wajib kita kena keluar juga pergi ngaji. Tu mereka menyebabkan mudarat. Yogut kata aku bunuh, mau kata embek lamu kalau merubik orang dia kata tak apalah, dia tangguhlah dosa jahil kita tu. Dosa jangan rubik juga. Mudarat tak boleh. Saya rubik juga tak kira la ta'at. Siap baca hadis depan tok laki dia.
Nah, hanya tak apa aku lelaki dia tak ada apa saja. Mudarat tak boleh. Tak apa. Pecah baliklah kata tu. Goreng-goreng pisau dapur tak apa. Nah, jahil kita tu dia tanggung akhirat esok. Itulah gitu dah. Itulah gitu. Tapi kalau ustazah orang yang ngajar keluarga misali, mak opak bahagia, anak bengok tajuk gitu tak gitu tak apa. Tu bukan fardu ain tu. Bukan fardu ain tak payah. Nah. Tu kayak gitu. Fardu ain tu, fardu ain. Tu. Dengan ketiadaan uzur tu Syah. Kalau dijanji seksa kerana tidak mengerjakannya dengan ketiadaan uzur. Mana? Meninggalkan mengerjakan perbuatan tersebut tu dengan ketiadaan uzur. Kalau uzur tidak termasuk dalam janji seksa. Gitu. Mana misal contoh seperti mengenal Allah Taala. Kayak cakap rekah tu mengenal Allah Taala. Ini mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu makna mengenal Allah Taala dah. Tu bukan mengenal Allah Taala, mengenal hakikat zat Allah Taala bukan. Tu. Maka tafriq ni nak buat cabai masalah. Dia buat misal, orang panggil tafriq atas misal. Maka dapat pahalalah atas orang, yakni kerana seseorang yang mengenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah Taala itu. Yang mengaji hukum ketuhanan Allah. Istignahu an kulli ma siwahu wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Allah ialah satu zat yang tak berajak apa-apa selain pada dia. Selain daripada dia, semua berajak tak boleh lepas dengan dia belaka. Boleh pahala sah. Tu. Lepas tu Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni. Pahala 3 pula. Pak nah. Tu mengenal Allah Taala. Pak tu. Wajib kenal wujubul wajib, wajib i'tiqad istihalatul mustahil, wajib tahu dalil yang menunjuk di atas wujubil wajib dan istihalatul mustahil. Pak pahala. Pak pahala. Dan berdosalah atas yakni atas orang yang tidak mengenal akal Allah Taala, yakni tidak mengenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah. Tetapi dengan ketiadaan uzur. Jadi kalau seorang itu uzur, mana dia bukan ahlun nazariyah, bukan ahli untuk ngaji. Kadang-kadang ada anak-anak orang panggil kurang ke apa, bukan ahli untuk ngaji. Dia nak mengaji mana? Jangan mengaji hukum sifat Tuhan. Mengaji 2 tambah 2 berapa? Dia tanya dulu 2 tambah 2 berapa? Dia tanya 2 tu berapa dia tanya. Relax 2 berapa dak ni. Mana dia tu bukan ahli untuk mengaji, tapi dia orang Islam tak? Dia anak kita, anak orang Islam. Maka dia tu free, tidak dapat azab apa-apa, tidak masuk dalam janji seksa. Tu dah. Kalau uzur tu dia panggil. Kalau tanpa uzur tak mengaji itu tengok iman dia kalau orang panggil mantap, jazam, putuh, yakin, tapi tak berdasar dengan dalil, mana tak mengaji. Kalau tu ada. Kalau tak ada kan mana tak ada. Tak terima. Mu tahu di mana? Ustaz ngajar gitu belaka. Sudah. Maka ketika itu dia imannya di atas qaul yang mukhtar. Ni khilaf ni. Qaul yang terpilih ialah iman dia tu sah tetapi dia berdosa. Kerana tinggal mengaji. Mukmin asi dia panggil. Kalau ikut Imam Sanusi di atas satu pendapat dia, kafir lagi. Berat tu. Tu dah. Kalau tidak jazam, mana tidak jazam, tidak yakin, tak butuh. Tuhan ada ke tak? Tak tahu. Nak kata ada, tak bisa jumpa. Nak kata tak ada, dia menurut ada belaka. Hak tu ijmuk kafir dah. Sepakat tu, tak ada kira, tak ada khilaf. Begitu dah. Habis. Dan seperti sembahyang 5 waktu, sama. Sembahyang 5 waktu. Maka dapat pahala, yakni dijanji dapat pahala lah atas orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu, yakni dengan cukup rukun syarat sah sembahyangnya dan makbul di sisi Allah Taala. Dapat pahala. Macam kita ayat tadi. Tu jadi kalau gitulah ke mana usah payuhnya nak dapat pahala. Tidak ada payuh. Kita mujahadahlah. Pas kita yakin apa waktu telah kita buat dah ni, mudah-mudahan diganjari oleh Allah Taala dengan pahala. Gitu ya. Jangan pula kita kalau gitu sia-sialah saya. Tu tak ada pahala kak, malah dah saya semaya. Masuk neraka.
Oh, mana no? Ni. Walaupun tak dapat pahala sekalipun, tapi kalau kita semaya tu mengikut apa hak disuruh oleh syarak, paling kurang kita tu dikatakan orang semaya di sisi Allah. Pahala nak dapat ke tak dapat tu nak macam mana? Nah, kalau kita berlaku di atas qaul Ibnu Hajar Al-Haytami, mana bagi ikhlas yang mubtadi, maka 1% je ikhlas pun dapat dah pahala. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang buat kebajikan walau sebesar zarah, yarahu, pasti dia akan dapat lihat. Dapat lihat. Nah, maknanya ikhlas tu 1% je ada. Dapat. Ni bagi orang mubtadi, orang mula-mula nak beramal. Jangan kita paksa diri tu jadi wali selalu, jangan. Takut jadi kuali ya. Nah, awal-awal nak beramal tu, ikhlas 100%. Selok jeng gitu, putus wayar je dia dah tu ni. Enjin mutu kereta pun kalau kita dah bawa kat enjin ni, kita kena slow-slow bawa, tak nak laju selalu. Nah, syai'an fa syai'an. Nah, sikit demi sedikit. Gitu. Jadi ambillah ikhlas di atas Ibnu Hajar Al-Haytami kata, 1%, 2% dapat. Tu lagu tu. Kalau sudah lama dah mau panggil mubtadi, barulah ada mujahadah. Mana tengok? Ikhlas tu kena lebih daripada tidak ikhlas. Kalau sama berat saja. Iza ta'arada tasaqata. Kalau banyak tidak ikhlas, banyak riak, ujub, sum'ah, takabur, tak khusyuk dan sebagainya, maka itu boleh berdosa nah pula. Nah, kalau banyak ikhlas, 70%, 60% ikhlas, 40%, 30% tidak ikhlas, maka innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Ikhlas yang banyak tadi itu membinasakan ketidakikhlasan yang sedikit tadi. Itu Imam Ghazali punya pendapat. Bagi mubtadi itu seeloknya gitu. Mutawassit dia panggil, bukan mubtadi. Orang yang di tengah-tengah. Nah, orang dah lama dah duk beramal macam kita ni. Maksudnya kan ada mujahadah gitu. Supaya senantiasa menaik ikhlas. Mujahadah lawan. Kalau 4 rakaat tu 3 rakaat ikhlas, seka'at tak ikhlas. Contoh itu. Jadi kalau sama berat, 2 rakaat tak ikhlas, 2 rakaat tak ikhlas. Saja itu. Letih saja. Iza ta'arada tasaqata. Imam Ghazali punya psikologi, psycho kita dia kata, mu fikir sendiri kata. Hei orang beramal, mu fikir sendiri. Umurmu dah pendek. Hak pendek tu pula beramal banyak mana? Sikit. Hak sikit tu pula, banyak mana hak dapat pahala hak timur? Sikit lagi. Kalau mu beramal tu sikit, lepas tu dalam amal mu tidak mujahadah ikhlas, mana? Mu biar sama berat aja. Iza ta'arada tasaqata, sia-sia. Baik mu lepok kedai kopi, lebih kurang gitulah ayat dia. Letih duk semaya, tak boleh gapo sekarang. Klik-klik, mana pahala? Tak ada, sebab sama berat. Iza ta'arada tasaqata. Baik lepok kedai kopi, tentu-tentu dah. Sia-sia ni. Kalau mu beramal bukan boleh pahala, boleh berdosa nah pula. Baik tentu buat maksiat terus senang. Lepas tu maka dia psycho kita supaya dalam amal kita tu menaik ke ikhlas daripada tidak ikhlas. Itu gitu. Kalau ikhlas muntahi, tu kita orang mubtadi, mutawassit ni muntahlah kita. Nama dah muntahi, kok tinggi sekali. Mana? Tak ada capur 1% pun selain masih wallah, tak ada. Semuanya liwajhillah. Tu tinggi tu. Habis itu. Dan berdosalah kerana atas tu mana kerana setiap kali atas tu kerana. Dan berdosalah mana, dan masuk dalam janji berdosa dan seksa lah kerana meninggal yang tak sebut dah. Kerana meninggalkan akan sembahyang 5 waktu, tapi tinggal tu dengan ketiadaan uzur. Dengan tu takluk pada kata meninggal. Tinggal dengan ketiadaan uzur. Jadi kalau tinggal dengan uzur, tak masuk dalam janji berdosa dan seksa. Dan sebagainya. Gapo dia sebagainya? Bayan pada kata sebagainya. Daripada segala perkara yang wajib dikerja akan dia, akan perkara. Sama. Puasa bulan Ramadan. Maka kalau kita puasa, disuruh oleh syarak, kita berpuasa sebagai suruh yang putus. Tak dapat tidak kena puasa. Lagu mana? Kalau kita puasa, dapat janji pahala. Kerana kita puasa dengan ikhlas. Kalau kita tak puasa tanpa uzur, maka masuk dalam janji berdosa dan seksa. Tapi kalau kita tak puasa dengan sebab uzur, itu tak apa. Kerana itu kelepasan daripada syarak. Itu dah. Tapi cuma puasa haid tetap kena qada. Kayak gitu. Ada pun semaya tak perlu qada. Tak perlu qada kalau haid.
Kalau bukan hik kena qada. Itu masalahnya. Kemudian kita sambung semula pula, dan arti sunat itu ialah barang yang wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.